Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan AA Melaka, kami akan membentangkan tajuk tugasan kami yang bertajuk Latihan dan Pembangunan dalam Organisasi Polis Diraja Malaysia. Okey, pengenalan. Dalam menjalani proses perkembangan dan kemajuan, seharusnya setiap organisasi harus mempunyai matlamat-matlamat utama yang perlu dicapai. Perancangan sumber manusia ini adalah satu proses yang terkandung di dalamnya mempunyai dua langkah, iaitu ramalan keperluan dan juga perancangan program. Aspek perancangan program perlu mengambil kira isu-isu semasa dan aspek KPS serta keperluan dan pulangan yang mungkin dicapai. Keperluan latihan dalam organisasi. Latihan adalah satu proses memperolehi dan memperbaiki kemahiran pengetahuan dan sikap yang diperlukan untuk mempertingkatkan prestasi kerja dalam organisasi. Walaupun latihan mempunyai berbagai bentuk, namun matlamatnya tetap sama, iaitu untuk meningkatkan kebolehan dalam melakukan tugas serta memperbaiki prestasi kerja. Untuk melaksanakan suatu program latihan, setiap organisasi perlu menyediakan peruntukan kewangan yang tinggi untuk tujuan tersebut. Latihan yang diperlukan. 1. Latihan asas. Latihan asas wajib dilalui oleh semua pegawai polis. Ia bertujuan untuk mengorientasikan orang awam yang baru dibawa masuk ke dalam organisasi polis. 2. Latihan kemahiran dan kepakaran. Latihan ini diberikan kepada anggota yang sedang berkhidmat yang terdiri daripada semua kategori pangkat. Ia bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan kepakaran serta berkait secara langsung dengan tugas bagi menyediakan pegawai dan anggota dengan tugas baru atau tugas khusus. 3. Latihan pembangunan. Latihan ini juga diberikan kepada anggota yang sedang berkhidmat yang terdiri daripada semua kategori pangkat. Ia bertujuan untuk mengisi kekurangan pengetahuan amali mengenai sesuatu bidang yang diperlukan oleh pasukan. Latihan ini diadakan di dalam dan di luar negeri bagi mendapatkan sijil, diploma atau ijazah yang diiktiraf. 4. Latihan pemulihan. Latihan ini diberikan kepada anggota yang sedang berkhidmat yang terdiri daripada semua kategori pangkat. Ia bersifat pemulihan dan bertujuan untuk memperbetul dan menyelesaikan masalah pengendalian kerja dari aspek sikap, mental, fizikal sejajar dengan kehendak pasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Adli bin Rosli, nombor metrik 260682. Seterusnya berkenaan dengan tindakan dan latihan yang perlu ada dalam organisasi PDRM. Yang pertamanya, ia mendapatkan salinan deskripsi kerja dalam organisasi. Azimnya, organisasi akan mempunyai deskripsi kerja bertulis yang terangkum di dalamnya kenyataan tentang apakah yang dilakukan oleh pekerja, termasuklah keadaan di mana kerja tersebut akan dilakukan. Yang kedua, mengidentifikasi tugas yang terangkum dalam kerja, iaitu setiap satu kerja akan mempunyai pecahan tugas yang terperinci. Tugas-tugas ini harus disempurnakan untuk menjamin kesempurnaan kerja. Yang ketiganya, mengidentifikasikan ilmu pengetahuan, iaitu K, kemahiran, skill serta kebolehan yang diperlukan untuk melaksanakan serta menyempurnakan tugas. Yang keempatnya, mewujudkan objektif kursus.
Maklumat dari identifikasi KSA akan digunakan untuk mewujudkan objektif khusus. Objektif khusus adalah kenyataan khusus tentang tingkah laku yang dijangkakan dan akan dipamerkan oleh para pekerja yang mengikuti program latihan tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zuhaimi bin Hamzah, nombor matrik 265328. Di sini saya akan menyentuh perkara berkenaan tindakan dan latihan yang perlu dalam organisasi PDRM. Yang pertama, mendapatkan salinan deskripsi kerja dalam organisasi. Lazimnya organisasi akan mempunyai deskripsi kerja bertulis yang terangkum di dalamnya kenyataan tentang apakah yang dilakukan oleh pekerja, termasuklah keadaan di mana kerja tersebut akan dilakukan. Yang kedua, mengidentifikasi tugas yang terangkum dalam kerja. Setiap satu kerja akan mempunyai pecahan tugas yang terperinci. Tugas-tugas ini harus disempurnakan untuk menjamin kesempurnaan kerja. Yang ketiga, mengidentifikasi ilmu pengetahuan, kemahiran serta kebolehan yang diperlukan untuk melaksanakan serta menyempurnakan tugas. Setelah dikena pasti tugas yang ingin dilakukan, elemen KSA harus ditentukan. Dan yang keempat, iaitu yang terakhir, mewujudkan objektif kursus. Maklumat dari identifikasi KSA akan digunakan untuk mewujudkan objektif kursus. Objektif kursus adalah kenyataan khusus tentang tingkah laku yang dijangkakan akan dipamerkan oleh para pekerja yang mengikuti program latihan tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asri bin Mazlan, nombor matrik 259714. Kesimpulan pada slide yang kami bentangkan adalah, bagi menentukan sama ada latihan adalah jawapan pada penyelesaian masalah, satu soalan yang wajib dijawab ialah, adakah pekerja mengetahui cara bagaimana untuk memenuhi tuntutan piawai sesuatu tugas yang diberikan? Jika jawapannya tidak, maka latihan diperlukan. Jika jawapannya ya, maka tindakan lain diperlukan dan bukan menjalani latihan Clark 1998. Jika tidak ada insentif yang sesuai, maka haruslah diubah suai polisi. Memberi bonus mengikut prestasi, program penglibatan dalam kualiti, mengadakan peluang kerjaya secara vertikal dan horizontal serta wujud peluang-peluang pembangunan. Begitu juga sekiranya kurang motivasi, maka harus ada program coaching dan lebih banyak diberikan tanggungjawab, terutama peluang untuk sama-sama membuat keputusan dalam organisasi. Sekian, terima kasih.